Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sekali lagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan sesuatu ataupun perbuatan yang boleh membatalkan solat. Ini antara tajuk yang basic yang kita akan bincang supaya ibadat solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang afdal ataupun yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka antara komponen yang wajib yang mesti kita jaga supaya ibadat sembahyang kita ini sah ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada tiga komponen wajib ialah yang ketiganya perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Yang pertama kita sebut beberapa bulan lepas, iaitu syurutus sihhatus salah. Ini antara komponen wajib dalam solat. Elemen yang wajib dalam solat yang kita mesti jaga, yang pertamanya ialah syurutus sihhatus salah. Dalam bahasa kita dipanggil terma dan syarat untuk Allah Ta'ala terima perbuatan dan perkataan dalam sembahyang kita. Kita kena ikut, lebih kurang ada 9 terma yang kita mesti patuhi supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan komponen wajib yang kedua ialah yang kita sebut beberapa bulan lepas, iaitu syarat sah melakukan setiap rukun di dalam solat. Rukun dalam solat ada 13 perkara tuan-tuan. Setiap satu daripada 13 dia ada terma dia yang kita mesti follow, yang kita mesti ikut. Satu daripada 13 ataupun bahasa mudah kesemua 13 rukun itu ada beberapa syarat yang telah dinyatakan oleh fuqaha untuk kita patuhi. Dan komponen wajib yang ketiga yang kita nak bincang malam ini, iaitu perkara yang boleh membinasakan, merungkai, membinasakan ibadat solat kita. Walaupun kita jaga terma dan syarat, kita jaga rukun, tetapi ada beberapa perkara yang kita buat ataupun kita tuturkan boleh membawa ataupun boleh menyebabkan sembahyang kita batal. Baik. Yang kedua, kita dah bincang satu bulan lepas tuan-tuan. Dia banyak perkara yang batal solat ini, banyak. Tetapi kita nak fokus beberapa perkara induk sahaja yang praktikal dengan kita, yang banyak ataupun yang sering kita terlepas pandang ketika mana kita mendirikan solat apabila panduan ini kita tidak cakna. Yang kedua malam ni kita nak bincang ialah berkaitan dengan formula pergerakan di dalam solat. Kenapa kita nak tahu? Kerana dia melibatkan salah satu daripada perkara yang membatalkan sembahyang ialah bergerak.
dengan anggota yang besar, bergerak itu pula lebih 3 kali berturut-turut membatalkan sembahyang kita. Sama ada sedar ataupun tidak, kita tetap batal solat. Bukan maknanya apabila kita tak sedar, kita bergerak lebih 3 kali, maka tidak membatalkan solat kita, kerana itu tindakan kita tak perasan. Dia tidak diambil kira. Ataupun setengah orang kata bergerak 3 ke atas itu kita tak tahu yang kata batal sembahyang, adakah dimaafkan? Ada isu dimaafkan bagi mereka yang bergerak 3 ke atas. Bergerak itu tanpa dia tahu ataupun dengan sebab dia tak tahu. Yang mengatakan bahawa 3 ke atas itu boleh membinasakan solat dia tak tahu. Ada 2 isu sahaja yang dimaafkan oleh syarak dan tidak termasuk kita. Isu pertama ialah bagi mereka yang baru memeluk agama Islam. Mereka tak sempat untuk belajar subtopik daripada solat. Apa dia subtopik dia? Ialah perkara yang boleh membatalkan solat. Mereka tak sempat lagi kerana mereka baru mengucap 2 kalimah syahadat. Maka orang yang melakukan kesalahan dengan sebab dia baru memeluk agama Islam dimaafkan oleh syarak. Dan isu yang kedua yang dimaafkan oleh syarak ialah 2 saja isu, tuan-tuan, kalau dalam kitab fiqh, iaitu orang yang berada jauh daripada ulama, menyebabkan dia tak mampu untuk belajar perkara yang batal solat, sehingga dia boleh melakukan perkara yang batal solat dengan sebab jauh daripada guru. Jauh daripada guru. Jauh daripada guru ini ditafsirkan oleh para ulama kita. Guru yang dia boleh ajar dia, guru yang boleh mengajar dia berkaitan perkara yang batal solat ini jauh. Dia tak mampu untuk nak pergi. Maka jauh ini ditafsirkan oleh para ulama. Apa maksud jauh? Tafsiran yang pertama, jauh ini memang jauh sehingga sukar, musyaqqah untuk dia pergi. Walaupun tidak sampai kepada 2 marhalah. Ukuran jauh itu walaupun tak sampai 90 km, 2 marhalah, 87 km, 2 marhalah, tetapi dia tidak ada kemampuan untuk sampai ke tempat itu, walaupun jaraknya ke tempat itu lebih kurang 50 km saja, kerana dia tidak ada kemampuan kenderaan dan sebagainya. Itu dikira orang yang jauh daripada guru. Yang kedua, tafsiran yang kedua, dianggap jauh daripada guru sehingga dia dimaafkan melakukan kesalahan di dalam solat dia, iaitu gurunya berada hampir dengan dia, tetapi masyaqqah, sukar, ada halangan, cabaran untuk sampai kepada guru. Dan halangan ini apa dia, tuan-tuan? Halangan ini ada 2 saja yang dimaafkan. Yang pertamanya, halangan yang melibatkan ancaman nyawa dia. Kalaulah dia pergi belajar perkara batal solat di surau yang tak jauh daripada rumah dia, menyebabkan ancaman nyawa dia. Orang taham dia tengah jalan, orang colik dia tengah jalan, bunuh dia tengah jalan, tu ancaman nyawa. Duduk dalam tempat yang tidak selamat, itu dipanggil ancaman nyawa, sehingga dia tak boleh keluar daripada rumah dia untuk mencari ilmu berkaitan perkara yang batal solat. Maka dia solat dalam keadaan bergerak lebih 3 kali, bergaru sana bergaru sini lebih 3 kali, dimaafkan kerana dia tidak mampu untuk keluar rumahnya belajar, walaupun guru hampir saja dengan rumah dia. Ancaman yang kedua, tuan-tuan, dia ada 2 saja. Ancaman yang kedua ialah ancaman harta benda. Kalau dia tinggal rumah dia, menyebabkan harta dia disamun, dirompak, dicuri. Anak isteri dia diculik. Ini tempat suasana tak selamat. Maka dia tidak boleh keluar, meninggalkan rumahnya untuk mencari ilmu berkaitan perkara batal salat. Maka kedua-dua perkara yang dimaafkan ini, tuan-tuan, tidak ada lagi pada kita pada zaman hari ini. Apabila kita melakukan kesalahan, maka dipanggil
orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja kerana dia cuai daripada mencari maklumat tentang perkara yang boleh membatalkan salat. Baik, kita terus kepada formula pergerakan dalam salat. Secara umum tuan-tuan, kita sebut secara umum dulu. Secara umumnya, pergerakan dalam salat ini yang boleh kita gerak ialah pergerakan yang wajib dan sunat saja. Itu umum. Kita ulang sekali lagi, pergerakan di dalam salat yang boleh kita bergerak sama ada pergerakan itu wajib termasuk rukun, wajib kita bergerak dan dapat pahala wajib. Contoh rukuk itu dipanggil bergerak, separuh badan bergerak. I'tidal kita bergerak, sujud kita bergerak. Itu dipanggil pergerakan yang wajib di dalam salat. Setiap pergerakan tuan-tuan akan direkodkan pahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada bayaran. Pergerakan yang bukan free, pergerakan yang tidak percuma, tetapi ada bayaran di sisi Allah taala. Sebab itu kena ikut apa dia punya kena patuhi apa dia punya terma dan syarat supaya ada upah, ada ganjaran, ada bayaran yang Allah bayar dalam bentuk pahala. Bayaran tersebut tidak lagi dinamakan harta, kerana bayaran kita akan tuntut di akhirat kelak. Apabila bayaran kita terima di akhirat kelak tuan-tuan, maka pada hari itu nama sudah bertukar. Kita tak panggil lagi kita akan menerima bayaran gaji di padang mahsyar, tidak. Kita tidak akan panggil bayaran, kita akan menerima anugerah, pemberian harta di akhirat kelak, tidak. Yang nama dia bertukar kepada pahala. Pembayaran pahala yang Allah Ta'ala bayar tuan-tuan apabila kita berada di padang mahsyar kelak. Dia panggil pahala. Maka pahala ini, setiap pergerakan wajib akan dibayar dengan pahala wajib. Dan yang kedua tuan-tuan, pergerakan dalam salat ada dua saja, iaitu pergerakan sunat. Pergerakan sunat ini kita nak bincang pergerakan, pertuturan kita tak bincang. Pertuturan sama juga. Perkataan yang wajib direkodkan dibayar pahala wajib. Perkataan sunat direkodkan dan dibayar dengan pahala sunat. Sama, pergerakan dan perkataan ini sama. Dia ada dua. Apabila pergerakan kita itu pergerakan sunat, sebab itu kena tahu mana yang sunat, mana yang wajib, pahala tak sama, harga dia tak sama, bayaran tak sama. Kita fokus yang wajib kerana pahala dia besar. Jangan termis yang wajib. Jangan jangan melakukan sebarang bentuk kesalahan yang wajib, kerana pahala dia tuan-tuan sangat besar, kata Nabi, tidak boleh dibandingkan dengan sunat. Pahala wajib ni besar. Baik, settle tuan-tuan. Itu umumnya pergerakan dalam salat hanyalah ada dua saja, pergerakan wajib dan pergerakan sunat. Settle. Maka kita nak bincang ini, selain daripada pergerakan wajib dan sunat, maka tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergerak. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergerak. Maka tidak dibenarkan, inilah lahir beberapa formula yang kita mesti ingat. Yang pertamanya, yang kata tidak dibenarkan oleh Allah taala bergerak, yang pertamanya ialah pergerakan yang makruh. Yang kedua, pergerakan yang haram. Yang ketiga, pergerakan yang haram lagi batal solat. Ada tiga formula yang kita nak bincang pada malam ini. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Pergerakan kita selain daripada wajib dan sunat ada tiga, iaitu pergerakan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenar itu tuan-tuan, bahasa syariat nama dia ialah larangan. Pergerakan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sama ada larangan itu dalam bentuk haramun ataupun larangan itu dalam bentuk makruh. Kedua-dua ini kita kena tinggalkan, kerana kita meninggalkan kedua larangan ini cara untuk dapat pahala. Bukan makna kita tinggal larangan dalam salat tak dapat pahala apa. Tidak, ada pahala. Dia panggil pahala
dengan sebab meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ada niat menjunjung ataupun kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kita akan relate sekejap lagi. Formula pertama tuan-tuan, apabila larangan Allah taala ini ada dua bentuk, bentuk haram dan bentuk makruh, maka kita jelaskan yang pertama dulu. Formula pertama, larangan makruh. Makruh ini tuan-tuan, dia termasuk larangan Allah Ta'ala, cuma larangan yang dalam bentuk yang tidak mu'tamad. Dia panggil ghaira jaziman, ma tuliba talaban ghaira jaziman. Itu dia panggil larangan yang nama dia makruh. Larangan Allah Ta'ala dalam bentuk makruh ini, ulama menyatakan ma tuliba talaban ghaira jaziman, iaitu larangan dalam bentuk yang tidak mu'tamad. Apa makna tidak mu'tamad? Sesiapa yang mengerjakan perkara makruh ni tidak akan diganjarkan dosa oleh Allah Ta'ala, tetapi sesiapa yang meninggalkan makruh ini akan diganjarkan pahala oleh Allah Ta'ala, dengan syarat kita terlitah di hati kita, aku meninggalkan makruh ini kerana perintah Allah Ta'ala, dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Kerana makruh larangan Allah. Allah tak bagi kita bergerak, cuma kalau bergerak juga tidak ada dosa, tapi larangan tak larangan. Itu pertama tuan-tuan, makruh. Baik, apa pergerakan makruh? Pergerakan makruh ni tuan-tuan, tiap-tiap pergerakan anggota berat satu kali makruh. Sekali saja makruh. Baik, sebelum tu tuan-tuan, saya lupa nak sebut pembahagian anggota manusia di sisi syariat ada dua. Saya lupa nak sebut di awal tadi. Formula ini kita bahagikan kepada dua. Pertamanya ialah anggota berat. Kerana manusia ini, kita melakukan ibadat solat ini dengan menggunakan anggota kita, tangan, kaki, badan, kepala kita. Maka dia ada anggota yang ringan di sisi Allah Ta'ala dan dia ada anggota yang berat. Maka pergerakan ini tidak sama hukum dia. Yang pertama tuan-tuan, kita mulakan dengan anggota berat kerana dia hukum tak sama. Anggota berat ini yang kita sebut ada 3 formula hukum, dan anggota ringan ada 1 saja hukum yang kita mesti ingat, tak payah. Anggota berat tuan-tuan tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala bergerak 3 ke atas. Maka tidak dibenarkan bergerak anggota berat 3 kali ke atas berturut-turut. Lahirnya 3 hukum. Hukum yang pertama ialah makruh, iaitu bergerak 1 kali makruh. Sekali saja kita bergerak. Harus serta makruh. Makna harus ni boleh. Boleh bergerak, tidak batal solat, tetapi walaupun tak batal solat, makruh. Yang dapat pahalanya, yang sunatnya, jangan bergerak, tahan. Walaupun pergerakan itu ada hajat, kita nak bergaru, dibolehkan kita bergaru dengan syarat jangan lebih 3 kali berturut-turut. Ini formula yang kita kena tahu, supaya apabila kita rasa nak bergaru, kena ikut kaedah ini ataupun formula ini. Bergaru boleh, tapi jangan lebih 3, setakat 2 saja. Pergerakan setakat 2, berhenti, sambung, berhenti, sambung, berhenti, sambung, tidak dikira 3. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Pergerakan sekali anggota berat makruh, yakni harus serta makruh. Apa makna makruh? Pergerakan itu tidak membatalkan solat, pergerakan itu tidak ada dosa, tetapi kalaulah kita tahan, jangan bergerak dengan niat kerana nak meninggalkan makruh, maka itulah yang dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana sunat, kita belajar di dalam kitab Munyatul Musalli bagi Syekh Daud Al-Fatani, antara perkara sunat dalam solat tuan-tuan, tahan supaya kita jangan bergerak walaupun pergerakan itu pergerakan yang makruh. Yang kita bergeraknya ialah wajib dan sunat saja. Selain daripada itu kita tinggalkan, kita lawan. Kalaulah syaitan kacau kita, suruh kita bergaru, kita boleh garu kerana kita tahu cara dia. Garu, bergerak sekali ataupun bergerak 2 kali.
Bergerak setakat 2 kali saja kerana kita tahu. Tetapi walaupun kita tahu, kita tahan jangan bergaul. Kenapa? Kerana nak sunat, nak meninggalkan perkara makruh itu supaya dapat pahala. Contoh macam mana sekali bergerak, tuan-tuan. Kita ambil contoh anggota berat tangan. Ni tangan anggota berat, kepala anggota berat, dada kita anggota berat, kaki kita anggota berat, paha kita anggota berat. Tu semua anggota berat. Maka tangan kita anggota berat, lengan kita anggota berat. Ini tangan, tuan-tuan, anggota berat, plus dengan lengan pun anggota berat. Anggota berat ini sekali dia makruh. Macam mana contoh kita bergerak sekali? Kita nak bergaul lah, contoh kita nak bergaul. Kita sedang baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Nak bergaul. Ingat pergerakan pertama, harus boleh bergerak tetapi makruh. Maka kita angkat, kita nak bergaul, contohlah di bahu kita, tempat yang kita nak gaul di bahu kita, maka kita boleh bergerak sekali. Satu, ini satu. 2, 1, 2, tanpa dia berhenti sekejap. Ini dia dinamakan satu kali pergerakan berat sekali. Apabila dia parking tempat elok, dia boleh gaul. Dia gaul dengan anggota apa? Dengan anggota ringan. Sekejap lagi kita akan bahas anggota ringan. Dia formula paling mudah, satu saja. Apabila kita bergerak sekali, kita tahu ini sekali. Contoh 2, 1, 2. Itu 2. Sekali lagi 3, maka 3 ke atas batal. Itu pergerakan, contoh pergerakan sekali. Contoh yang kedua pergerakan sekali, tuan-tuan. Dia letak, dia tak nak bergaul jauh. Bukan bahu yang gatal, tetapi tangan dia yang gatal. Maka dia dah berada tapak tangan dia, duduk di tangan dia. Maka macam mana pergerakan anggota berat sekali? Itu sekali, tuan-tuan, bergerak. 2, 3, batal solat 3. Kerana lengan ini anggota berat. Yang ringan ialah jari. Jari ini anggota ringan, boleh bergerak walaupun 1000 kali. Tetapi tapak tangan ini anggota berat, tak boleh bergerak sekali, 2 tak boleh. Sebab itu kita pernah sebut beberapa bulan lepas, cara bergaul, tuan-tuan, jangan bergerak anggota berat, yang hanya bergerak anggota ringan. Kita parking tapak, jangan bergerak tapak, yang bergerak adalah jari saja, maka garulah sehingga hilang gatal. Makruh lah kita nak gaul juga. Tak tahan ni, dah gatal sangat. Dia gatal ni dalam solat saja, tuan-tuan. Tu betul-betul perhati. Lepas solat dia tak gatal. Dalam solat takbir Allahu Akbar, syaitan kacau. Syaitan bisik di telinga kita, gatal atas belakang. Garu atas belakang. Oh, dia gatal di kepala bau pula. Garu kepala bau. Gatal lengan, garu lengan. Dia duduk layan Syekh. Jangan layan Syekh ni. Syekh atas belakang ni. Syekh lain tak apa. Syaitan ni memang kerja dia apabila takbir Allahu Akbar, maka dia akan mainkan peranan dan tugas dia, sehingga meluputkan pahala kita. Walaupun solat kita ni, dia tak boleh nak teka tak boleh dia nak membinasakan solat kita. Kita ada ilmu, kita jaga. Tak apa, tak boleh binasa solat kita, tak boleh batal solat kita. Dia buat supaya luput pahala, hilang pahala afdal. Itu antara tugas-tugas syaitan. Sebab tu kalau kita boleh tahan, mudah aja poin dia. Mudah aja nak layan syaitan. Syaitan kata gatal di bahu, cakap balik kat syaitan, bisik balik kat dia, jangan cakap dengan mulut, batal solat. Cakap kat dia, tak apa tan, lepas aku solat aku garu. Lepas solat confirm tak gatal. Kalau dia suruh garu di mana-mana, cakap dia, tak apa, tunggu. Selepas solat aku akan garu sampai hilang. Kita layan dia lepas solat. Tak, lepas solat dia tak kacau kita. Kalau nak garu juga, tuan-tuan, nak layan dia juga, parking kemah-kemah, yang bergerak hanyalah jari saja. Garulah sampai hilang, boleh bergerak dengan ada hajat, tidak membatalkan solat. Tetapi kalau kita tak tahu formula dia, tuan-tuan, menyebabkan kita garu dengan tapak tangan 1, 2, 3, sehinggalah biasa, tuan-tuan, perhati ada ni budak-budak tak apalah tu. Kadang-kadang budak sekolah menengah hak balik dah pun sama juga. Ni orang tua pun ada juga. Dia layan.
Sambil-sambil dengar tu Iman baca panjang sangat, dia duduk layan, gatal macam-macam dia layan. Dia layan dengan tapak tangan dia. Sama juga ketika rokok. Ada juga orang buat trend tuan-tuan, dia rokok. Dia rokok, tangan dia letak di betih. Ada juga, bukan kita lah, orang lain. Dia rokok, tangan dia ni dia tak letak di dua kepala lutut. Yang afdalnya tangan kita ketika rokok letak di atas kepala lutut. Itu yang afdalnya. Dia panggil rokok yang afdal. Tetapi ada setengah orang, boleh jadi dia sedap, dia selesa, dia syok, tangan dia ni diletakkan di lutut dia, bawah kepala lutut tu, di betih dia. Dah dia diletak di betih, dia main pula. Dia sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas, sekejap bawah. Pergerakan lebih dua, okey. Tapi tiga saja ke atas, batal tuan-tuan. Dia luruk betih dia, dia gosok betih dia. Sekali, dua, tiga saja batal. Kerana ini pergerakan yang berat. Settle tuan-tuan. Formula kedua. Formula keduanya mudah. Dia tiga saja. Bergerak dua ke atas. Bergerak dua ke atas haram tetapi tak batal solat. Dia bertukar hukum. Bergerak sekali boleh, jangan dua. Dua dia tidak lagi makruh tetapi haram. Inilah yang ulama kata dan kitab fiqh tuan-tuan, orang yang mengerjakan ibadat solat pun mereka masih lagi mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sambil buat ibadat boleh kerja perkara haram. Haram ni berdosa. Tak ada haram tak berdosa, hak makruh saja tak berdosa. Tapi kalau haram berdosa tuan-tuan. Dia mengerjakan perkara haram dalam ibadat. Ini dia contoh. Ibadat maknanya dia buat ibadat nak pahala, tiba-tiba diganjarkan dosa oleh Allah Ta'ala. Pahala plus dosa. Ada tempat pahala yang dia tak lakukan kesalahan, dapat pahala. Tempat yang melakukan kesalahan, dapat dosa. Mana cara dia tuan-tuan? Iaitu bergerak dua kali. Contoh, kita dah bagi contoh tadi. Satu, dua. Nak kira dua ni tuan-tuan, dia berturut-turut. Apa makna berturut-turut? Dia tidak berhenti sekadar masa sempat untuk kita ucap subhanallah. Kalaulah dia berhenti lama masa itu, lama ni maksud apa? Sempat untuk dia sebut subhanallah, maka dinamakan tidak berturut-turut. Tetap nama sekali. Tidak dibilang dua. Itu dikira di dalam syariat, dikira di dalam fiqh. Yang kata batal, tiga berturut-turut. Yang kata haram, dua berturut-turut. Makruh, satu tak apa. Satu mudah nak bilang. Dua ni berturut-turut, tidak berhenti walaupun sekejap. Tapi kalau dia berhenti sekejap sangat tuan-tuan, dikira dua. Tak dikira berhenti. Contoh, dia bergerak sekali. Nak bergerak kali kedua tuan-tuan, dia berhenti tu sempat untuk dia ucap subhanallah. Sempat. Tak perlu ucap lah. Tapi kalau orang mula-mula ni dia nak belajar tuan-tuan, dia ucap. Dia lurus berbendul. Dia takut juga. Dia kata aku ni nak bergerak nak gatal ni, takut juga berturut-turut. Maka dia berhenti sekali subhanallah, bergerak subhanallah, bergerak balik subhanallah. Maknanya dikira tetap sekali. Walaupun pergerakan dia tiga, dikira sekali. Kenapa? Kerana tidak berturut. Itu penting. Tapi apabila pergerakan yang cepat, maka dikira dua. Satu, dua. Ataupun dengan satu, dua. Tapi kalau satu berhenti sekejap, dua dia tak kira dua, tetap dia kira satu. Itu cara untuk bergaru. Baik, dua, settle. Formula ketiga tuan-tuan. Ketiga ni iaitu pergerakan tiga ke atas haram dan batal solat. Formula kedua, dua ke atas, dua kali berturut-turut haram tak batal solat. Tiga ke atas berturut-turut haram batal solat. Haram tetap haram, tetapi yang bezanya ialah batal solat. Solat kita kena repeat balik, tak boleh teruskan. Kena takbir balik Allahu Akbar. Kerana solat kita batal, bukan tak sah. Dia beza dengan tak sah. Beza dengan tak sah. Kerana rekaat pertama sah, rekaat kedua sah,
Rakaat ketiga sah, tiba-tiba rakaat keempat dia bergerak 3 ke atas, dipanggil solat yang batal. Baik. Settle tuan-tuan, 3 formula. Sebelum kita nak cerita yang kedua, sebelum kita nak cerita anggota ringan, dia mudah. Anggota ringan sangat mudah, kerana ada satu formula saja. Sebelum tu tuan-tuan, kita nak sebut yang kata pergerakan anggota berat ini, yang ada 3 formula ini yang tidak boleh bergerak melainkan pergerakan yang wajib dan sunnah. Kalau bergerak saja 3 ini ada. Maka ini selain daripada sembahyang yang dikecualikan oleh syarak untuk bergerak. Ni kalau kita sempat kita sebut, kalau tak sempat insya-Allah lain kali. Dia ada 2 boleh dibenarkan untuk bergerak lebih, bergerak yang banyak. Ada 2 kategori solat. Malam ni tak sempat, insya-Allah lain kali. Ini sembahyang yang umum, yang tak boleh bergerak ini. Yang boleh bergerak ni tuan-tuan, pertamanya ialah sembahyang syiddatul khauf, yang keduanya ialah sembahyang dalam musafir. Sembahyang sunat dalam musafir boleh bergerak banyak. InsyaAllah lain kali kita akan sebut. Pertamanya ialah sembahyang syiddatul khauf, boleh bergerak banyak. Dan syiddatul khauf ini ada 2. Pertamanya syiddatul khauf dalam perang. Syiddatul khauf yang kedua yang jarang kita praktiknya ialah sembahyang dalam keadaan takut nyawa diancam dan takut harta kita binasa. Kita boleh bergerak. Ini insya-Allah kalau sempat kita sebut. Baik, kita teruskan apa nama ni? Pergerakan yang banyak. Saya nak jelaskan bagaimana cara bergerak yang banyak yang boleh batal, pergerakan yang berat. Sebelum kita nak masuk anggota ringan. Anggota berat ni tuan-tuan, saya dah sebut tadi beberapa bahagian badan kita ini anggota berat. Yang sekali makruh, 2 haram, 3 haram batal solat. Baik, itu formula dia. Cuma yang saya nak tambah sedikit tuan-tuan, pergerakan berat ini kalau dia kalau satu bahagian saja sekali ikut formula tadi. Tetapi kalaulah dia separuh badan kita bergerak, maka tidak boleh mengikut formula tadi. Formula tadi untuk satu anggota saja. Untuk tapak tangan, kekalkan 3 formula. Untuk lengan, kekalkan 3 formula. Untuk kepala, kekalkan 3 formula. Tetapi formula lain, kalau separuh badan ke atas, separuh badan bergerak, beberapa anggota berat, tu dia panggil separuh badan. Yang kedua, seluruh badan bergerak sekali saja, maka batal solat. Kalau seluruh badan bergerak sekali saja tuan-tuan, batal solat. Dan yang kedua, kalau separuh badan bergerak sekali saja, batal solat. Dia tidak boleh mengikut formula tadi. Formula tadi hanya untuk satu anggota berat saja. Kita bergerak tapak tangan saja, lengan saja. Bergerak lengan kita nak gerakkan, menyebabkan tapak bergerak, dikira satu juga. Tetapi kalaulah separuh badan bergerak ataupun seluruh badan bergerak, sekali batal solat. Disebut di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in, bagi Syekh Zainuddin Al-Malabari. Contoh yang kata separuh badan ataupun seluruh badan sekali bergerak, macam mana contoh? Dia melompat daripada sah di belakang, dia nak naik lompat ke sah depan. Orang depan batal solat, keluar dia kosong di depan, maka mesti dia naik. Jangan biarkan kosong tuan-tuan, putus saf kosong, hilang fadilat saf. Dan setengah ulama kata bukan saja hilang fadilat saf, tetapi hilang pahala 27. Tu setengah pendapat mengatakan jangan biarkan kosong. Maka dia nak lompat, dia tak nak berjalan 3 kali, 3 langkah. Selangkah berhenti, 2 langkah berhenti. Dia terus lompat sekali saja, macam lompat katak, macam katak lompat, maka batal. Dia kata kalau berjalan dia kena jaga sekali,
ataupun 2 kali berhenti. Jangan lebih 3 berjalan. Boleh buat sekali berhenti ataupun 2 berhenti. Itu kaedah dia, cara dia kalau kita nak berjalan. Berjalan. Berjalan ni tuan-tuan bukan seluruh badan. Ya, tetapi sebenarnya kaki. Yang kita nak berjalan ni kaki saja bergerak. Kerana dengan sebab kaki bergerak, seluruh badan akan bergerak. Tak apa. Kerana kita bergerak asalnya satu saja. Sebab itu berjalan tidak membatalkan solat. Jangan lebih 3 saja. Sekali langkah berhenti. Ataupun boleh nak buat teknik 2. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Jangan 3. 3 batal solat. Dia jangan dia berjalan macam kita bukan dalam solat. 1, 2, 3, 4 direct. Tak boleh batal solat. Dia kena 1, 2 berhenti. Sekejap berhenti subhanallah, qadar subhanallah. Supaya tidak berturut-turut. Nak naik ke tempat saf ataupun nak naik ke saf yang di hadapan. Settle tuan-tuan. Kalau lompat sekali batal solat. Begitu juga tuan-tuan, banyak berlaku yang kita lompat jarang berlaku. Ni contoh yang seterusnya ni banyak berlaku ni. Contoh yang banyak berlaku tuan-tuan, pertamanya ialah kepala saja dia bergerak. Contoh yang kedua, seluruh badan dia bergerak. Mana contoh dia? Dia bergerak kepala saja. Biasanya orang ni dia baca bacaan nak tarik lagu lah. Terpaksa dia kena geleng kepala sedikit. Nak tarik nafas, dan adalah cara-cara dia ni. Dia baca sehingga mana dia naik ni ralik sangat, tak perasan bergerak kepala dia. Ingat, kalau kepala saja bergerak 2 ataupun 3 ke atas, 3 saja batal kerana di kepala saja bergerak. Ar-Rahmanur Rahim. Dia ikut rentak lagu dia lah. Ikut rentak lagu dia. Berapa kali geleng tu? Geleng sekali, 2 kali, 3 kali. Batal solat. Jaga geleng boleh membatalkan solat. Contoh yang kedua juga ada tuan-tuan, hak geleng dia. Ramai hak geleng, ramai lah. Tak perasan. Kadang-kadang kita sendiri pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh badan macam mana? Ni ada juga. Ni makmum banyak. Makmum banyak hak ni semayang berjoget ni tuan-tuan. Ramai makmum. Dia duduk berdiri. Saya kena tunjuk contoh tuan-tuan. Sebab ada juga kadang-kadang dia duduk ralik dengar Tok Iman baca. Tok Iman baca sedap macam Tok Iman kita ni, ralik dengar. Sekejap dia ke depan. Dia parking tak berapa elok parking dia. Sekejap nak tertomoh ke depan. Sekejap belakang. Tu ada satu trend, sekejap ke belakang. Sekejap ke belakang, ke depan. Ada satu hak joget tunggu. Hak joget. Ni makmum ni. Tok Iman tak ada lagu ni. Makmum joget. Bukan joget macam rokok tu. Tu tak semayang. Ni nampak gaya macam joget. Maka seluruh badan dia ni tak boleh sekali berjoget pun tak boleh dah. Tak boleh buat tarian dalam solat. Kerana seluruh badan dia bergerak. Bukan kerana kaki dia tak bergerak, tapi seluruh badan dia bergerak. Maka sekali pun tak boleh. Baik, settle tuan-tuan. Yang kedua kita nak sebut formula yang kedua, iaitu anggota ringan. Anggota ringan mudah tuan-tuan. Anggota ringan ini dia tidak ada 3 formula, tak. Ada satu saja. Anggota ringan boleh dibenarkan bergerak lebih, ataupun bahasa ringkas dia panggil anggota ringan dibenarkan bergerak yang banyak. Apabila sebut banyak, 3 ke atas. Berapa ribu pun boleh bergerak kalau ada hajat. Cuma dia kembali balik kepada harus dan makruh. Harus dan makruh. Makna tuan-tuan, anggota ringan ini sekali ke atas, sekali, 2 kali, 3 kali, berapa banyak sekalipun, dia harus tetapi makruh. Yang sepatutnya, seeloknya, sebaiknya nak dapat pahala, jangan bergerak walaupun anggota ringan. Tetapi nak bergerak boleh kalau ada hajat. Nak bergaru boleh bergerak. Cuma pergerakan itu satu kata makruh. Yang dapat pahalanya apabila kita nak bergerak saja ringan ini, jangan bergerak. Dapat pahala.
Terlintas di hati kita, kenapa tak nak bergerak? Kenapa tak nak bergaul? Kenapa telinga kita tak nak bergerak? Kenapa mata kita tak nak bergerak kiri kanan atas bawah? Kenapa? Karena terlintas di hati kita nak ikut ataupun kita patuh kepada larangan Allah. Ringkas dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tinggal benda makruh? Kerana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makruh itu dapat pahala. Boleh bergerak kalau ada hajat, tapi makruh. Baik, kita nak sebut tuan-tuan, takut tuan-tuan terkeliru. Mana anggota ringan, mana anggota berat? Secara umum saja, tak perlu detailkan. Kalau nak detailkan banyaklah, tapi kita nak sebut secara umum. Yang saya nak sebut tuan-tuan, mudah tuan-tuan nak ingat. Tuan-tuan tak perlu ingat anggota berat, tak perlu ingat. Cara dia, tuan-tuan ingat mana ringan, lebih itu semua berat. Ingat ringan saja. Formula tuan-tuan dah ingat. Yang berat ada 3, yang ringan ada 1. 1 tu kita ringkas. Kalau detail ada 2. Cuma kita nak tahu mana anggota ringan dan mana anggota berat. Baik, anggota ringan kita bilang secara umum tuan-tuan. Saya selalu bilang tempat-tempat lain, kita mula daripada atas. Yang kata bergerak ini, kalau ada hajat harus serta makruh. Seeloknya nak pahala, jangan bergerak. Sunat jangan bergerak. Pertama, telinga. Telinga tuan-tuan anggota ringan. Kalau ada hajat bergeraklah berapa ribu kali pun tak batal. Cuma makruh tu tak makruh. Kenapa nak gerak telinga? Ada hajat. Nak hambat lalak ke, nak hambat nyamuk ke, nak halau apa saja, halau dengan telinga saja. Tetapi ingat, tersebut dalam kitab Furu'ul Masail, tersebut juga dalam kitab Bajuri Ibn Qasim, anggota ringan sungguh pun boleh bergerak, tak batal salat, tetapi jangan ada niat di hati bergerak itu kerana saja nak main. Tak ada sekerja. Lama sangat iman baca ni, boring rasa lama sangat, tak ada kerja lain, lalu dia bergerak anggota ringan. Telinga bergerak, tak ada kerja apa. Maka niat bermain tu tuan-tuan, niat nak main, kalau niat ada kerja tak apa, niat nak main walaupun sekali batal, kerana mempersenda-sendakan rukhsah yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, dia main. Baik, settle 1, telinga tuan-tuan anggota ringan boleh bergerak. Yang kedua, mata boleh bergerak, memang kita bergerak pun. Kejap tengok kawan sebelah kiri, kejap tengok kawan sebelah kanan, siapa kawan aku sebelah kiri, kena dia. Sedangkan Nabi kata sembahyang ini, seorang sembahyang yang sempurna, Nabi kata dia tidak akan kenal siapa kawan sebelah kiri dan kanan dia. Inna min tamamis salati, sesungguhnya min tamamis salati, sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang, an la ta'rifa man an yaminika wa an shimalika, dia tidak mengenali siapa orang yang berada di kiri dia, dan dia tak kenal siapa orang berada di kanan dia. Apa mesej Nabi? Makna mata dia tidak bergerak kiri kanan. Sunat mata kita fokus kepada tempat kita sujud, tu dapat pahala. Apabila mata kita tengok di bawah, tuan-tuan dapat pahala. Dan tak sunat pejam mata. Bahkan kata ulama, makruh sembahyang pejam mata. Walaupun katanya pejam mata itu khusyuk ustaz. Tak, pejam mata tu menambahkan lagi tak khusyuk. Kenapa? Kerana apabila pejam mata, dia boleh recall balik lebih jauh pandangan mata hati dia. Dia ingat 20 tahun dia boleh ingat. Kalau tak tutup mata ni, dia ingat sekejap lagi je, lepas ni aku nak mengetel di mana? Nak lepak kedai mamak sekejap lagi. Dia ingat benda yang hampir saja. Tetapi kalau pejam mata, dia ingat balik zaman muda dia. Zaman belum pencing ingat balik. Lah ni dah pencing dah. Dia ingat balik tu 20 tahun dulu. Ingat balik masa zaman Putrajaya, tak ada lagi dia boleh ingat. Tu jangan pejam mata, bahaya. Makruh pejam mata. Sunat tengok. Yang ketiga tuan-tuan, yang kedua mata, yang ketiga ni kelopak mata. Kelopak mata ni termasuk ringan, tak batal solat. Nak tegur kawan sebelah boleh. Tapi jangan bercakap. Kawan sebelah dia kenal, jangan tegur. Tegur dengan mata boleh, tapi makruh lah. Tengok kawan, boleh. Tu tanda bahawa dia tegur. Kawan dia apa? Kinyih mata jugalah. Tanda aku pun ada. Yang seterusnya apa dia? Yang seterusnya tuan-tuan, hidung. Hidung termasuk anggota ringan, boleh. Kemban, nak kemban-kemban boleh.
Bergeraklah tu kemban hidung tu. Kemban hidung, bergerak hidung boleh. Cuma jangan main saja, main batal solat. Yang ke seterusnya, bibir, boleh. Seterusnya lidah. Lidah juga anggota ringan. Sebab itulah kalaulah kita ada hajat nak bergerak lidah harus serta makruh. Tetapi kalaulah nak main maka sekali batal. Keluar lidah dengan niat nak main, maka batal. Kalau bergerak lidah dengan ada hajat boleh. Yang seterusnya tuan-tuan terus ke bawah. Ke bawah iaitu buah dada. Buah dada ni tuan-tuan termasuk anggota ringan. Orang lelaki tak apa, dia tak berapa banyak sangat, ada tak berapa ni sangat. Buah dada tak berapa, orang panggil bahasa apa nak sebut tak apa besar. Jadi tak nampaklah bergerak tu. Kalau jenis hak buah dada hak orang sadar ni, hak besar ni, nampak bergeraknya dada dia, buah dada yang bergerak, bukan dada. Kalau seluruh dada itu anggota berat. Ini buah saja yang bergerak. Dada tak bergerak tapi buahnya bergerak. Maka kalau buah saja bergerak tak batal solat. Tapi ingat jangan niat nak main saja. Kalau niat nak main memang batal lah. Ni dia bergerak sendiri. Tak ada pasal-pasal bergerak sendiri. Orang lelaki jangan fikir memang tak bergerak. Ni orang perempuan ni, orang banyak bergerak. Orang perempuan, orang muda-muda tu tak ada isu apa, orang tua-tua lah. Tua-tua ni dia rokok saja, dia jadi buai. Ada saya pernah cerita di tempat mana saya tak tahulah. Ada satu, ni marahlah kalau jin dengar dia marah. Ada satu jin ni, nama jin ni ialah jin kopek besar. Ni belah Kelantan lah. Jin kopek besar. Ataupun jin kopek lanjut. Tuan-tuan terjemahlah apa kopek tu. Bukan kopek buah, lain. Dia punya kopek dia ni, jin ni. Ni nak cerita jin ni dia Islam. Kalau dia semaya bergerak kopek dia, maka tak batal. Kalau dia rokok tuan-tuan, buah dada jin ni, perempuan ni, jin perempuan. Buah dada dia sampai ke parah lutut dia. Buah dada dia. Buah dada jin ni sampai ke parah lutut dia. Apabila dia rokok, Allahu Akbar, maka jadi buai buah dada dia. Bergerak sekali, dua, tiga, empat, maka tak batal solat. Jaga tuan-tuan, ada orang tanyalah ustaz, batal ataupun solat bergerak buah dada batal solat, dia kata. Dia pergi hantam batal solat. Mudah nak jawab batal gitu. Tapi kenapa batal? Tu payah nak jawab. Batal. Kenapa? Karena dia anggota ringan, bergerak sendiri. Berapa ribu pun tak batal solat. Dan bergerak ada hajat, berapa ribu pun tak batal solat. Kalau ada hajat. Settle. Yang seterus kita nak cepat tuan-tuan, dah insya' dah. Pusat ini anggota ringan. Tak apalah kita tak bergerak. Tak perlu bincang. Tapi kalau bergerak, tak batal solat. Seterusnya tuan-tuan, bawah pusat apa dia? Bawah pusat apa dia? Kemaluan. Malulah, ada kemaluan. Baik. Bawah pusat ni tuan-tuan, zakar dan farah ini termasuk anggota ringan. Kalau dia bergerak ada hajat, contohlah, tapi tak ada hajat apa nak bergerak, apa hajat dia tengah sembahyang, takkan nak ambak nyamuk, nak halau nyamuk dengan zakar. Tapi kalaulah dia bergerak sendiri, itu isu dia. Orang tanya, orang bincang dalam kitab Furu'ul Masail. Ada perbincangan semua tuan-tuan dalam kitab Furu'ul Masail, kitab yang besar, kitab ulama kita Syekh Daud Fatani. Dalam kitab Kashful Lisan juga dibincang. Kalaulah zakar ini bergerak bukan dengan sebab main, kalau main memang batal. Dia tak ada kerja, tunggu tu imam baca panjang, bergerak zakar. Exercise katanya. Saat naik, saat turun, saat naik, saat turun, saat naik, saat turun. Sekali naik batal. Kenapa? Dia kosok nak main. Ini tak ada apa, dia naik sendiri. Dia aktif. Game pencen tak payah fikir dah ni. Ni budak-budak ni. Janganlah ustaz, pencen pun kami naik juga. Nak cerita. Sebab dia tak terbayar naik bila ustaz, kami ni pujuk-pujuk pun tak naik dah. Ni contoh ni, jangan kita kira praktik kita. Kalaulah dia naik sendiri, maka tidak membatalkan solat. Begitu juga orang perempuan pun sama, tak batal solat. Dan terus kepada bawah sekali, bawah sekali apa dia tuan-tuan, iaitu jari kaki. Jari kaki tidak membatalkan solat apabila bergerak banyak. Dan sekali ialah jari tangan, saya lupa. Jari tangan anggota ringan tidak membatalkan solat,
tidak membatalkan solat. Baik, itulah dia tuan-tuan, ringkasnya secara umumnya sembahyang yang umum tidak boleh bergerak anggota berat lebih 3 kali berturut-turut selain daripada pergerakan yang sunat dan selain daripada pergerakan yang wajib. Tidak dibenarkan itu. Anggota berat ada 3 formula dan anggota ringan ada 1 formula. Baik, InsyaAllah bulan depan tuan-tuan akan datang kita sebut pengecualian dia ada 2 yang boleh bergerak. Pertamanya sembahyang dalam keadaan ancaman nyawa kita boleh bergerak, dan bagaimana cara dia insyaAllah lain kali. Kita solat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ular datang depan kita, tak kena rokok. Ular datang tak kena lari. Orang kita mudah ustaz, berhenti terus. Tidak haram berhenti walaupun ular ada. Tidak dibenarkan berhenti solat walaupun dalam keadaan apa jua sekalipun. Haram berhenti solat. Kenapa? Kerana ada cara yang diperuntukkan oleh syariat. Kalau datang benda yang berbahaya, macam mana cara dia? Tukar status kita solat jadi solat syiddatul khauf, boleh bergerak lari dalam keadaan semayang. Rupa dia insya-Allah akan datang. Kalaulah kita solat ancaman harta benda kita, rumah terbakar, berhenti solat lah ustaz, buat apa lagi? Tak boleh berhenti, haram. Tetapi ada cara dia, solat dalam keadaan rumah terbakar, kena selamatkan harta benda kita, buat lagi peti besi dalam tu ribu-ribu, angkat peti besi dalam solat, dalam keadaan solat. Boleh. Cara dia insya-Allah lain kali. Ada cara dia. Dan penutup ni tuan-tuan, saya takut terlupa, yang banyak orang buat ni tuan-tuan, dia tidak mengenal yang mana sunat. Wajib dia kenal. Pergerakan wajib insya-Allah orang kita tahu. Dia akan buat yang wajib. Rakaat, tidak semua dia buat. Tetapi yang bahayanya tuan-tuan, perkara sunat dia buat, sedangkan itu tidak sunat. Ini bahaya. Tak silap saya dah pernah sebut. Sunat ni tuan-tuan, kalau tak sunat kita buat juga, maka termasuk kita bergerak 2 kali. Tempat mana? Yang saya selalu sebut tempat-tempat lain ialah takbir intiqal. Tuan-tuan perhatilah, ini tempat banyak yang kita takbir tanpa sunat. Takbir intiqal ni tuan-tuan, takbir ada 2 saja dalam solat. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dia panggil lafaz wajib. Dalam pakej wajib itu ada sunat dia. Sunat apa? Sunat hai'ah. Apa sunat dia? Sunat dia ialah mengangkat 2 tangan ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'inya begitu yang afdal. Lain kali kita akan sebut sekali lagi. Baik. Itulah apa dia? Itu takbir ratul ihram. Selain takbir ratul ihram ada nama dia takbir intiqal. Takbir untuk berpindah ke rukun lain. Disunatkan takbir, dapat pahala kita mengucapkan takbir. Dan disunatkan juga tuan-tuan mengangkat tangan ketika takbir intiqal. Di sinilah tempat banyak kita miss. Tak sunat tiba-tiba kita buat juga. Yang sunat tuan-tuan 4 saja, ingat. 5 tak sunat, 6 tak sunat. Mudah. Tuan-tuan ingat 4, selain daripada 4 jangan angkat. Kalau angkat juga pergerakan 2 kali, haram. Kerana 1, 2 serentak kita angkat. Mana 4 tuan-tuan? Yang pertama sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sunat Allahu Akbar, dapat pahala tuan-tuan angkat itu. Yang kedua, bila sunat angkat tangan, dia ada 4 saja. Ketika mana tuan-tuan nak rakaat, Allahu Akbar, rakaat. Sunat mengangkat tangan, dapat pahala pergerakan kita ini. Dan yang ketiganya ialah tuan-tuan, pergerakan yang dapat pahala tuan-tuan bergerak, angkat tangan, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 3. Dan yang keempatnya ialah yang keempat inilah yang banyak terkonfuse dengan tempat lain. Bila tuan-tuan 4 ni, iaitu selepas kita bangkit daripada tahiyat awal ke rakaat yang ketiga sahaja. Tahiyat awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, maka kita angkat tangan. Rakaat ke berapa? Ketiga. Rakaat ketiga sahaja tuan-tuan sunat mengangkat tangan daripada tahiyat awal nak terus ke rakaat ketiga. Ini dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Malik lain, Imam Hanafi lain, Imam Hambali lain. Ini mazhab kita Syafi'i.
Okey, baik, contoh ni cantik. Baik, ingat rakaat tahiyat ni adakah tahiyat iman atau tahiyat kita? Tidak, tahiyat kita. Kalau kita masuk rakaat kedua, iman duk tahiyat. Lepas itu adakah kita sunat angkat tangan? Kerana iman sunat. Kita baru dapat satu, maka kita tak sunat. Ingat, dia kira diri kita. Tahiyat kita maknanya kita dah dapat dua rakaat. Rakaat pertama kita turun naik tak sunat angkat. Sujud yang kedua, tuan-tuan, rakaat pertama sujud kedua, Allahu akbar, tak sunat angkat. Rakaat pertama. Rakaat kedua, selepas kita sujud yang kedua, tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Naik ketika rakaat ketiga. Siapa? Rakaat ketiga siapa? Rakaat ketiga kita, bukan rakaat ketiga iman. Iman dia sunat, tapi kita baru dapat satu rakaat. Kita baru dapat satu rakaat ataupun tak dapat rakaat lagi. Kita terus duduk dengan iman tahiyat awal. Kita bangkit, maka tak sunat kita mengangkat dua tangan. Baik, settle tuan-tuan. Maka jangan kita angkat selain daripada rakaat ketiga. Rakaat pertama tak sunat. Rakaat kedua naik ke rakaat ketiga, itu saja sunat. Rakaat ketiga turun, nak naik ke rakaat keempat, jangan angkat. Sebab tu setengah orang dia buat sampai 5. Bahayanya tersebut dalam kitab Sulamus Sibyan. Dinaqalkan daripada kitab Baijuri Ibnu Qasim. Toseh tuan penulis kita naqal daripada kitab Baijuri, dia kata kalaulah bergerak yang tidak sunat, 2 haram. Bahayanya kalaulah disertakan dengan 1 kali angguk, 3 ke atas batal. Allahu akbar. Kalaulah memang tak adalah kita angguk macam tu. Contoh mana tahu terangguk. Dia kira ni. Allahu akbar, tak sunat angkat. Kita ni kira pantasnya, kira angkat saja. Itu dia main al-badalun tu. Hantam wal badal. Main angkat saja. Tu sedap kita semayang tiru-tiru ni sedap. Main ikut aja. Angkat-angkat tangan. Nak angkat pun ikut trend dia. Sekat hak separuh, hak tinggi. Tu macam-macam angkat pula. Itu insya-Allah lain kali pula. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian tuan-tuan. Insya-Allah minggu akan datang ataupun lain kali kita akan jumpa dalam tajuk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma